Assalamualaikum dan salam syurga sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita, semua pemilik bagi tanah yang diambil untuk tujuan pembangunan diberi pampasan sewajarnya berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh menegaskan ianya merupakan satu pendekatan kerajaan untuk pastikan pembangunan infrastruktur diteruskan di negeri ini. Memang terdapat sedikit pertikaian dari segi jumlah pertikaian, tapi perkara ini untuk setakat ini telah diuruskan secara yang berhemah, yang terbaik, dan kebanyakannya satu penyelesaian yang telah dicapai. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis penyampaian cek pampasan tanah bagi projek Baleh Mapai 500 kV Overhead Transmission Line Sibu Sektor Seksyen E pada Khamis. Pada majlis tersebut, sebanyak 101 cek pampasan tanah berjumlah 1.64 juta ringgit telah diserahkan kepada 73 penerima bagi projek tersebut. Manakala 182 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN telah diserahkan kepada 150 penerima bagi kawasan Pasai Siong daerah Sibu. Selain itu, Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 KTN seluas 6,492 hektar turut diserahkan kepada 56 penerima yang melibatkan beberapa kawasan di Kanowit dan kawasan Sepiring Ulu Balingian. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Len menjelaskan projek talian penghantaran elektrik tersebut dilaksanakan bagi membolehkan pemindahan kuasa elektrik dari empangan hidroelektrik Baleh ke sistem grid Sarawak untuk memenuhi permintaan tenaga yang semakin meningkat. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS komited dan prihatin dalam menyediakan infrastruktur seperti kemudahan jalan raya, bekalan air bersih dan kemudahan bekalan elektrik di kawasan luar bandar. Menteri di Pejabat Premier Sarawak Datuk John Siki Tayar berkata, di kawasan penyarai misalnya, kemudahan bekalan elektrik yang menggunakan tenaga solar telah disediakan supaya masyarakat dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam. Malah katanya di kawasan penyarai juga sedang dilaksanakan projek bekalan air bersih dengan kos kira-kira 4 juta ringgit. Berucap dalam program santai pemimpin bersama komuniti Dun Kakus, anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Kanyan, Sungai Penyarai Kakus, Jabatan Kejaran JKA juga ujarnya telah meluluskan 1.5 juta ringgit bagi membaik pulih jalan menuju ke penyarai yang rosak. Pada masa sama, beliau juga mengemukakan permohonan untuk menaik taraf jalan ke penyarai kepada Premier Sarawak dengan kos 20 juta ringgit. Dalam majlis itu, Datuk John Siki telah mengumumkan pemberian projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM43,000 kepada JKKK Rumah Kanyan. Di Lundu pula, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Sarawak, Datuk Jeral Rentap Jabu, mengadakan lawatan ke Kompleks Sukan Daerah Lundu bagi meninjau kemudahan yang akan ditambah baik. Beliau juga diberikan taklimat oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Adnan Satim berkenaan perkara utama berkaitan dengan kompleks tersebut. Menurut Azizul, Kompleks Sukan Daerah Lundu yang sudah 24 tahun dibina memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi bagi memastikan tahap penggunaan dan keselamatan pengguna tidak terjejas. Tambah Azizul lagi, peruntukan yang disalurkan oleh Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak kepada Majlis Daerah Lundu bagi tujuan penyelenggaraan dan baik pulih termasuk pembayaran bil-bil utiliti adalah sebanyak RM48,000 bagi setiap tahun. Datuk Jeral bersama rombongan kemudian meneruskan lawatan ke Sentex Kampus Lundu bagi melawat persediaan dan keadaan kampus yang kini telah mula beroperasi dan menerima kemasukan pelajar. Dalam pada itu, beliau juga berkesempatan melawat kem Belia Pueh bagi memantau perkembangan projek bina baru bangunan asrama di kem tersebut. Sementara itu, di Kapit, pelaksanaan projek mega seperti empangan hidroelektrik, Baleh dan Murum bakal mengangkat status Kapit dari pekan kecil kepada bandar. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Aidil Lariwo berkata, Kapit akan memainkan peranan penting sebagai penjana tenaga elektrik ke dunia luar seperti Indonesia satu hari kelak.
Jelas Aidil ini sekaligus menjadikan Kapit sebagai kawasan tumpuan di wilayah tengah Sarawak. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke cadangan feri Nanga Menuan dan jalan akses ke Baleh Dam anjuran pejabat Jabatan Kerjaya JKA bahagian Kapit. Dalam pada itu, Aidil mengadakan lawatan ke tapak cadangan feri Nanga Menuan Kapit serta tinjauan ke jalan akses Empangan Baleh. Beralih ke laporan dari Parlimen, kerajaan digesa segera menjalankan kerja-kerja pembinaan bagi bangunan baharu Kompleks Kastam Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan CIQS Terbedu. Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riyad Jain menjelaskan perkara ini adalah sebagai persediaan bagi menghadapi situasi pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Nusantara di wilayah Kalimantan. Beliau menegaskan keperluan untuk membina CIQS baru itu kerana ia merupakan satu-satunya pintu masuk antarabangsa antara Malaysia dengan Indonesia melalui jalan darat. Ini adalah satu dari sebab ini adalah satu dari persediaan kita untuk menerima ramai rakyat Indonesia yang bakal pergi ke Sarawak sama ada sebagai pedagang, sebagai businessman atau sebagai pelancong. Beliau berkata demikian dalam perbahasan Titah Diraja di Dewan Rakyat pada Khamis. Tambahnya, peruntukan untuk membina CIQS baharu tersebut telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 yang lalu. Berita seterusnya mengenai laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 1,963 kes positif baru pada Khamis, melibatkan 39 daerah lalu meningkatkan lagi jumlah kumulatifnya kepada 274,105 kes setakat ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memberitahu 764 kes dikategorikan klinikal 1 iaitu tiada gejala, 1,178 kes dalam kategori 2 gejala ringan, 6 kes kategori 3 jangkitan paru-paru, 9 kes kategori 4 yang memerlukan oksigen dan 6 kes dalam kategori 5 iaitu memerlukan ventilator. Daerah-daerah yang dikesan mencatatkan kes positif adalah seperti yang tertera. Turut diisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster DTI Semuja 3 Serian yang dikesan melibatkan tahanan di depo tahanan imigresen Semuja dipercayai berpunca dari pergaulan dan kontak rapat dalam kalangan tahanan dan kaki tangan. Ini menjadikan jumlah yang aktif setakat ini sebanyak 5 kluster. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.